Sedengar tak?
Hello. Hello. Ha, dengar sir, dengar. Halo? Dengar. Saya. Hello. Hello, sir. Boleh dengar tak suara saya? Dengar sir. Boleh. Rasa Boleh Dengar, sir. Boleh Dengar. dengar. Okey, kalau dengar tak apa. Aduh, masalah betul lah kalau hujan-hujan ni. Okey, dah ada ni. Okey, ramai dah ada. Kalau kamu tak dengar, kamu tolong tanya apa ni. Kamu tolong cakap saya nak dengar suara kamu. Kalau tidak nanti saya bercakap seorang-seorang pula. Alright. Tak ada apa pun, cuma hari ni saya nak bagi penerangan kat kamu berkenaan dengan tarikh-tarikh yang saya dah WhatsApp tadi dalam kamu punya group. So dia agak mencabar sikit lah agak mencabar sikit. Sebab apa? Sebab kemasukan pelajar ke KKTM ni, saya rasa kamu ada dapat maklumat daripada ketua program kamu tak? Tak dapat Okey, surat mungkin tak keluar lagi lah, tapi saya maklum kat sini je lah Saya maklum kat sini je. Dia macam ni. Kamu akan mendaftar diri ke KKTM pada 21 hari bulan November. Okey? Pada 21 hari bulan November. Itu dah memang tarikh yang ditetapkan lah Tarikh ditetapkan. Sebab apa? Sebab kita nak habiskan semester 3 dengan semester 4 dulu. Semester 3 dengan semester 4 dia akan masuk pertengahan bulan 10 dan dia akan keluar pada 20 hari bulan 11. So awak masuk 21 hari bulan 11. Ingat awak lapor diri 21 hari bulan 11 hingga 30 hari bulan 11 awak akan dikuarantin lah. Awak masuk lapor diri 21 hari bulan 11, awak lapor diri masuk ke asrama. Lepas tu awak akan dikuarantin selama lebih kurang 10 hari sehinggalah ke 30 hari bulan 11. So itu dia punya tentatif dia lah. Jadi boleh dengar Dengar. Okay. So tarikh-tarikh penting ni yang saya dah bagi kat awak tadi. Okay, ini yang telah kita bincangkan bersama dengan semua yang mengajar. Tapi tarikh ni mungkin akan berubah, mungkin tak akan berubah, tu saya tak pasti. Harap-harap tak berubah lah Tarikh-tarikh penting tu yang pertama daripada 1 September sehingga ke 30 Oktober maknanya daripada bulan 9 ni sampai dah ujung bulan 10 kamu kena selesaikan banyak kerja ni. Banyak kerja kamu kena selesai ni. Tengok betul-betul So yang practical assessment 2 tu unit 4 soldering dengan strike board. Iaitu soldering tu yang 5% tu adalah soldering yang wire yang kamu sambung-sambung. Kebanyakan kamu dah buat. Okay, dah buat So yang kedua yang berkenaan dengan strike board. Strike board tu pun kebanyakan dah buat. Ada yang jadi, ada yang tak jadi, ada yang dah give up. Ada yang macam-macam lah kan. So tapi selepas saya tengok kembali ada seorang dua yang WhatsApp saya. Dia kata tak jadi. Bila saya check balik, awak tak guna strike board. Sebenarnya awak gunakan board yang donut. Board yang donut tu dia memang tidak ada sambungan Tidak ada sambungan. Jadi kalau awak sambung betul macam mana pun tak akan function. So gunakanlah board yang kecil. Dia bagi awak dua board kan. Satu board yang besar, satu board yang kecil. So yang kecil itu adalah strike board Yang besar tu bukan strike board. Yang besar tu adalah donut. So kita gunakan yang strike board. Siapa yang tak ada boleh belilah sebab ada yang
mesej saya kita tak dapat, so dia nak beli, so kena beli. So siapa nak beli straight board tu make sure you beli straight board, bukan beli donat sebab ada yang mesej kat saya tunjuk gambar, saya kata beli yang straight board tu. Okay, clear. So yang ini semua kamu kena selesaikan sebelum 30 hari bulan 10. Okay, sebelum 30 hari bulan 10. Memang nampak panjang 2 bulan, takkan 2 bulan buat itu saja. Tak ada. Tengah-tengah tu ada juga. Okay, 12 hingga 16 September kita akan ada teori test 1. Teori test 1 ni, okay, saya nak buat 12 hari bulan. Okay. Saya bercadang untuk buat 12 hari bulan minggu depan. Minggu depan saya akan buat test 1 dengan awak teori. Topik 1 dan topik 2. Topik 1 dan topik 2. Topik 1 mainly berkenaan dengan safety lah. Safety hazard apa semua tu. Penggunaan alat pemadam api, jenis-jenis alat pemadam api kan, kalau yang gunakan untuk minyak, untuk gas apa semua tu dia dah banyak jenis. So kamu tolong study topik 1 dan juga topik 2. Topik 2 berkenaan dengan komponen dan juga cara-cara bacaan meter bacaan multimeter. Contoh saya bagi kat awak gambar rajah voltmeter dengan jarum dia tu yang jenis analog tu kan. Jarum saya suruh awak baca berapakah nilai voltage dia. Okay. So yang ini semua saya akan bagi soalan pada 12 hari bulan pukul 8.45. Okay, kita akan start kita punya test pukul 8.45 sehingga 9.45. Okay, sehingga 9.45 iaitu 1 hour. Okay, 8.45, 9.45. Tulis awak ingat, saya tak akan ingatkan lagi So 8.45 hingga 9.45 malam kita akan buat test. So lepas 9.45 saya akan bagi masa lebih kurang 15 minit sehingga pukul 10 untuk kamu scan dan kamu uploadkan ke dalam Google Class yang link yang saya bagi hari tu, yang awak masukkan awak punya proposal tu. Faham? Jelas? Jelas. Jelas. So jangan tak jelas pula nanti kamu tertanya-tanya. So ingat kita punya test bermula pukul 8.45. 8.30 awak dah boleh masuk, boleh rehat-rehat. Pukul 8.40 macam tu saya akan bagi soalan. Okay, 8.40 macam tu saya akan bagi soalan. 8.45 awak menjawab sehingga 9.45. Selepas 9.45 saya bagi masa ke awak 15 minit untuk awak scan dan awak hantar kepada saya melalui link Google GC yang saya dah bagi hari tu. Saya dah buat folder dah gitu kan, setiap kelas saya dah buat folder. Link pun tak sama kan setiap kelas. Lepas tu dia punya dalam tu ada folder masing-masing untuk folder praktikal atau teori test 1. So masukkan dalam folder tersebut. Boleh? Boleh. Okay. Siapa yang hantar lepas pada pukul 10 saya tak terima. Okay, lepas pukul 10 saya tak terima. Okay, saya boleh set, kalau saya nak set saya boleh set dekat Google Classroom tu, saya boleh upload soalan dalam tu, saya boleh set time supaya dia cut off time dia. Tapi saya takkan buat gitulah sebab saya bimbang kamu ada masalah internet. Okay, so masalah internet saya bimbang yang itu. So soalan saya akan bagi dalam bentuk PDF iaitu ke dalam grup WhatsApp kelas kita. Okay, dalam grup kelas kita, grup kelas masing-masing saya akan bagi dalam bentuk WhatsApp tu. Lepas tu kamu kena jawab, kamu hantar balik ke GC saya bagi masa 15 minit. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, daripada tarikh 26 September sehingga 30 September kamu akan ada practical test 1. Dan pada 20 apa tu? Tadi 26 hingga 30. Lepas tu daripada 10 hingga 14 Oktober kita ada practical test tu. Kita ada 2 practical test. Practical test ni kamu kena rakam sikit. Kena rakam dalam bentuk video.
Okey, kamu kena upload dekat YouTube, kamu kena link tu kamu kena linkkan ke saya punya GC tu lah. Okey, tapi dia punya video tu kamu upload dekat YouTube, link dia kamu masukkan dalam kamu punya report practical test 1 dan report practical test 2. Sebab bila you buat practical, you kena ada tulis-tulis tulis bacaan apa semua tu you kena buat. Jadi you sambung-sambung komponen apa semua tu you kena ambil gambar, lepas tu you kena masukkan dalam report. Report tu pun you kena hantar. So test ni pun lebih kurang dalam sejam saja satu test tu. So ada 2, dah 3 dah kan. So yang terakhir pada 24 hingga 28 Oktober kamu akan ada presentation plus dengan mini project. Okey, mini project kena siap lah tu sebelum kamu masuk ke sini. So presentation campur dengan mini project. So kamu kena buat presentation lah. Presentation ni saya akan atur lah group by group lah. Okey, saya akan atur group by group. Maknanya setiap group akan present. Maknanya contoh kita buat malam pukul 8.45 ke bila ke tak kisah. Saya akan buat jadual dia. So masing-masing akan present dengan mini project tu sekali. Okey, clear? Clear? Clear tak clear ni? Ulang balik tu tarik dia. Apa dia? Ulang balik tarik present tu. Present. Tarikh present 24 hingga 28 Oktober. Hello, dengar kan? Okey, dengar saya. Dengar kan? Terima kasih. Dengar. Okey, saya dengar, saya tak dengar speaker, saya dengar speaker laptop saya je ni, saya tak dengar saya punya yang apa earphone saya tak boleh pakai sebab line tak over elok. Jadi saya pakai speaker yang laptop tu, jadi awak nak cakap kuat sikit kalau saya tak dengar. Okey, clear? So tarikh presentation adalah pada 24 hingga 28 Oktober. Clear? Clear. Okay, clear. Alright. So, itu yang kita akan settlekan sehingga penghujung bulan 10 daripada bulan 9 sampai bulan 10. Lepas tu bila awak balik ke sini nanti pada 21 hari bulan mana 21 hari bulan 11 sehingga 30 hari bulan 11 awak akan di quarantine. Okey, di quarantine. So untuk subjek EWP tak ada apalah yang berlaku pada waktu 21 sehingga 30 hari bulan 11 tu, tidak ada apa-apa ada apa-apa berkenaan dengan subjek apa nama EWP. Tetapi untuk subjek-subjek yang lain, okay, contoh kalau you ambil matematik ke apa ke subjek lain ya. So pada tempoh kuarantin tersebut awak akan kena buat assignment akhir. So final exam dah tak ada So final exam akan pecah pada 2, dia akan jadikan final test dengan assignment. So assignment tu kamu akan buat 20 markah ke 10 markah ke, kamu akan buat pada waktu kamu kuarantin. So kalau kamu ada 6 subjek tolak EWP, subjek lain semuanya ada assignment. So you kena settle assignment you pada waktu kamu kuarantin. So kuarantin tu bukan duduk saja Waktu kuarantin itu adalah waktu yang kamu kena settlekan kamu punya assignment. Okey, itu pada 21 hari bulan 11 sehingga 30 hari bulan 11. Okey. Jadi tadi kita punya mini project dah habis 30 hari bulan 10. Okey, 30 hari bulan 10. So 1 hari bulan 11 sehinggalah kamu lapor diri 21 hari bulan 11, lebih kurang dalam 3 minggu. Apa yang kamu kena buat dalam 3 minggu tersebut? Dalam 3 minggu tersebut kamu ada peperiksaan akhir. So subjek EWP tak ada peperiksaan akhir. So kamu tak terlibat apa-apalah dengan saya dengan subjek EWP. Tapi subjek matematik ke, English ke, usahawan ke, whatever lah. Subjek-subjek yang lain yang ada final test. So kamu punya test tu akan dibuat pada tarikh 1 hari bulan 11
sehingga 19 hari bulan 11. Itu adalah waktu untuk test. Tak ada kelas pada waktu tu, tak ada kelas. 1 hari bulan 11 hingga 19 hari bulan 11 tidak ada kelas, cuma ada final test je. Lepas tu 20 hari bulan 11 you lapor diri. 21 hari bulan 11 sehingga 30 hari bulan 11 itu adalah kamu punya assignment. So kelas tu memang tak ada pada masa tu. Okey. Lepas tu, lepas kamu dah habis tamatkan kamu punya kuarantin pada 30 hari bulan 11, so pada 1 hari bulan 12, kamu akan masuk ke kelas. Kamu akan masuk ke kelas mengikut jadual seperti yang ada. Jadual kamu lah, jadual kelas masing-masing. So saya takkan gabung lagi Pada masa tu kelas dia ikut kelas masing-masing. Lab 2B ikut jadual lab 2B, radio 2A ikut jadual radio 2A, radio 2B ikut jadual radio 2B. So apa yang kita akan buat pada waktu 1 hari bulan 12 sehinggalah ke 30 hari bulan 12, kita akan selesaikan kerja-kerja kita yang tertangguh, iaitu kalau untuk subjek kita lah, subjek AWP, apa yang kita akan buat? Kita akan buat yang pertama, practical assessment 1. Okay, practical assessment 1 iaitu unit 3. Saya dah WhatsApp kat awak tadi kan? Unit 3, ada laboratory equipment. So kita akan buat test berkenaan dengan power supply, berkenaan dengan function generator, berkenaan dengan oscilloscope. Itu semua tu kamu kena refresh balik lah. Kena refresh balik, buka nota study. Study semua tu siap-siap. Sebab kita tak akan buat kelas. Dan kita tak dibenarkan buat kelas pada 1 hari bulan 12 sehinggalah 30 hari bulan 12. Kita orang telah diarahkan tidak dibenarkan buat kelas. Cuma kita boleh buat amali sahaja. So, masa terhad. Sebulan tak cukup sebenarnya. Tapi, kita kena buat jugalah buat macam mana. So, practical assessment 1, unit 3, ada laboratory equipment yang kita akan buat. Lepas tu, kita akan buat practical assessment 3, iaitu unit 5, domestic wiring. Kita akan buat wiring. Dan kita akan buat practical assessment 4, iaitu unit 4, mechanical application. So, untuk domestic wiring dan mechanical application, kelas kamu akan diambil alih oleh orang lain. Ada orang lain. So, ada 2 orang staff lagi yang akan mengambil kelas kamu, bukan kelas lah, ambil untuk kamu buat practical berkenaan dengan domestic wiring dan juga mechanical application. So you make sure you datang sini, you bawa tools yang lengkap. Multimeter, cutter, apa semua tu mesti lengkap. Dia tak ada masa dah kita nak suruh awak pergi beli ke apa, tak ada. Sebab masa terhad. 1 hingga 30 hari bulan 12. Lepas tu habis, you boleh balik lah kot. Saya tak pasti yang tu lah. You boleh balik sebab nanti kita akan bagi markah apa semua, tu boleh naik balik SEM 3. Okey, ada soalan? Ada soalan? Muhammad Fahmi, ada soalan? Awak tak dengar suara saya Dengar saya. Tak ada soalan Rasa Ya. praktikal test 1 dengan praktikal test 2 tu kan nak upload YouTube buat link bagai kan? Ya. Apa tu? Masa pun 15 minit agak nak proses penghantaran tu. Ya, lebih kurang gitulah 15 minit. Selalu saya akan bagi 15 minit lah. Okey. Biasa saya akan bagi masa 15 minit untuk kamu upload ke link lah. Tetapi kalau sesiapa, tapi jangan bagi alasan menipu. Kalau menipu tak seronok lah. Saya nak, kalau kamu betul-betul ada masalah berkenaan dengan internet, data kamu ke whatever the problem ke, kamu nak lambat download, so maklum kat saya akan bagi masa lagi sikit lah kat awak. Okay? Sebab saya faham. Biasa, itu pengalaman yang biasa saya alami bila nak upload tu macam-macam masalah kadang-kadang kan.
So tak apa, kita bagi masa ekstra sikit nanti. Tapi buat masa sekarang ni, saya tetapkan 15 minit lah. Tapi kalau in case of emergency, kita boleh extend. Macam tadi contohnya tadi lah, saya ada masalah berkenaan dengan saya punya speaker ni tak apa jadi. Sebab cuaca lah saya rasa. Jadi kita akan bagi masa lah kat awak sikit. Okey, ada soalan? Zul Hakim ada soalan, Zul Hakim? Tak ada. Tak ada. Semua okey Raja Nur Aina? Tak ada, sir. Okey, sir. Okey tak Raja? Okey. Oh, okey. Alhamdulillah. Nazmi? Sir, Ya? boleh tak Sir ulang balik tajuk? Ada, Sir. Okey. Pula. Apa Kuat tu, sikit saya tak dengar. Sir? Dengar tak? Hello? Okey, kita dengar. Okey. Sir, boleh tak ulang balik tarikh yang practical test tu, Sir? Saya dah WhatsApp dah semua dah kat kamu. Ada dalam grup. Boleh WhatsApp? Okey. Saya dah WhatsApp. Semua ada dalam grup. Tengok balik baca dalam grup tu. Alright, Sir. Okey? Nanti kalau siapa yang tak jelas boleh rujuk kepada yang saya hantar tadi, tarikh-tarikh penting yang saya hantar tadi. Okey. Seterusnya, berkenaan dengan segala maklumat, apa kamu punya contoh lab report, kamu punya proposal, kamu punya board yang kamu buat, segala gambar apa semua yang kamu dah tampal ataupun kamu dah scan masuk dalam kamu punya report untuk straight board apa semua tu, board straight board tu sendiri kan, semua tu report tu saya nak kamu bawa bersama dengan kamu masa kamu lapor diri. Okey, walaupun kamu dah scan, kamu dah masukkan ke dalam GC yang saya bagi, betul kamu dah masukkan, tetapi saya nak hard copy tu saya nak. Okey, hard copy kamu daripada semua report daripada awal sampai habis. Teori test pun sama. Teori test kamu jawab atas kertas, lepas tu kamu akan teori test kamu saya bagi masa kat kamu lah awal sikit. Kalau kamu ada printer kamu boleh print. Kalau kamu boleh print kamu lagi senang sebab dia jawab dalam tu je. Kan? Dia jawab dalam kertas tu je. Kalau tidak nanti awak kena tulis dalam kertas biasa jawapan saja. Leceh sikit lah. Tapi kalau saya bagi awal kat awak lebih kurang dalam pukul 8.30, 8.20 ke saya bagi kat kamu siap-siap soalan tu. So kamu print. Tapi jangan jawab lagi. Kamu print kepada yang ada printer lah. Yang boleh print siap-siap. Stapler elok. Lepas tu kamu jawab. Bila kamu jawab nanti lepas habis kamu scan, kamu hantar. Tapi yang jawapan kamu tu yang hard copy tu simpan. Bawa kat saya, hantar pada hari kamu lapor diri nanti. Bukan lapor diri lah. Maknanya lepas kamu habis kuarantin, kamu masuk ke kelas, jumpa dengan saya. Hari pertama tu kamu masuk kelas dengan saya tu, saya nak kamu bawa sebeban tu, semua tu. Daripada job sheet pertama sampai habis sekali dengan report dia, dengan mini project dia, dengan project tu, dengan project dengan report dia, dengan straight board dia, dengan apa semua yang solder ke, yang tak solder ke, apa ke semua. Semua hantar kat saya dalam bentuk hard copy. Dalam bentuk hardware tu lah, dalam bentuk hardware dan juga kertas. Walaupun kamu kata, cik kita dah upload dalam GC apa semua, cik ambil kat itu. Ya, saya tahu. Saya boleh ambil. Tapi kalau kamu hantar dalam GC tu, saya nak kena print nanti. Saya nak kena print. Bayangkan you ada 50 orang lebih. Saya nak print segala-galanya bila masa saya nak print sebab dekat sini dia akan tengok bukti dia akan tengok bukti. Dia tak tengok dalam GC. Kalau saya kata ada dalam GC tu, saya dah ambil gambar dalam GC, tak tunjuk dalam GC waktu present. Dia tak terima. Dia nak yang saya nak hard copy tu. Satu kelas dia nak 3 orang. Jadi susah saya nanti. So lebih baik awak bawa kat saya. Yang semua tu yang hard copy semua bawa. Faham? Faham? Okay. Faham, Sir. So kalau sebab saya pernah alami benda ni. Okay. Student dia jawab exam, dia jawab contoh teori test 1, dia dah jawab. Dia dah hantar dalam GC, lepas tu
yang hard copy ada kat dia tu dia repair balik. Dia buka nota. Lepas dia buka nota, dia jawab semula, dia repair balik semua, nanti dia boleh upload balik dalam GC tu. Kan dia boleh upload balik. Jadi saya akan pastikan kalau siapa yang buat kerja macam tu, memang saya dijamin dia gagal. Okay, saya dapat tangkap je, memang confirm dia akan digagalkan lah. Automatic saya akan gagalkan dia. So next semester you repeat semula subjek ni. Alright? So saya tak akan berkompromi kalau awak menipu saya. Okay? Awak nak menipu kawan awak je kalau awak punya hal. Tapi kalau saya dapat, pengalaman saya selama ni pun saya pernah buat. Okay, student dia hantar kat saya lain, lepas tu bila saya detect, saya dapat detect kata dia menipu, dia buang, dia ganti yang lain. So budak tu kena fail dan dia repeat lah semester untuk paper tu. Jadi saya tak ada masalah pun kalau nak fail lah, tak ada halnya. Okay, mungkin setengah orang dia risau lah kalau anak murid dia fail, dia kena jawab, saya tak risau. Saya kalau anak murid saya fail, saya tak risau. Sebab saya akan menjawab, tak ada masalah bagi saya. Okay? So jangan cuba-cuba nak menipu saya lah. Okay? Saya dah kerja hampir 30 tahun. So saya tahulah selok-belok macam mana student nak menipu ni, saya kenal. Saya tengok pun saya tahu. Okay? Ada yang WhatsApp kat saya, dia punya projek tu, yang lampu menyala padam tu, ada yang hantar kat saya video tu, video dia pun ada yang menipu. Saya tahu ada. Kan ada. Daripada yang ramai yang hantar tu, adalah saya dapat tangkap seorang. Saya tak akan sebut nama dia kat sini. Saya simpan dulu. Saya akan tengok nanti sekali lagi. Kalau memang saya sahkan dia menipu, memang dia akan fail lah. Dia akan fail. So, ada seorang. Okay, dia hantar gambar kat saya, dia hantar video lah. Okay. Tapi saya dapat detect lah. Saya dapat detect kata dia menipu, cuma saya malah nak layan. Saya kata okey je. Tak apalah, biar dia. Dia kata okey, saya kata okey, no problem. Tapi saya dapat detect. Okay. Tak payah tipu lah. Saya orang lama Saya dah mengajar 30 tahun, hampir 30 tahun. Jadi segala tipu helah, mustihat, apa semua tu, toyol tak toyol, semua tu makanan saya. Okay, awak tak payah tipu. Alright. Jangan marah. Dia emosi sikit sebab ada orang menipu. Okay. So, ada soalan? Sir, saya nak tanya sikit pasal mini project lah. Okay. Hello, dengar tak? Dengar. Okay, sir. Ada tu kan? Okay. Ada tu kan proposal kan, ada yang dah hantar kan? Apa semua kan? Saya dah check ke? Sebab kalau ada perubahan boleh ubah tak? Boleh, tak ada masalah. Siapa nak ubah boleh ubah. Okay. Terima kasih. Tak ada masalah. Saya kalau ikut dengan saya senang. Saya mudah aja. Saya tak pernah menyusahkan orang pun. Saya suka memudahkan kerja kamu lah. So sekarang macam ni. Mini project awak tu, siapa yang dah hantar proposal ke, yang tak hantar ke, hantar tu wajib hantar. Kalau kamu tak hantar, memang tak ada markah proposal. Saya cakap terang, kamu jangan kecil hati nanti. Kalau markah kamu rendah sebab kamu punya result, SEM 1 saya tengok, majoritinya dekan. Okay, majoritinya dekan. So, tapi kalau kamu tak hantar, kamu punya proposal, ataupun kamu ada benda yang kamu tak hantar, saya tidak teragak-agak untuk buang markah awak. Buang markah awak. So nanti kalau kata in case you dapat grade C, kalau orang petikai kat saya, kenapa pelajar ni masa SEM 1 dapat dekan, tapi kenapa bila subjek you EWP, subjek lain semua dia okey, subjek EWP dia dapat C, kenapa? So saya akan bagi bukti lah, kata kamu tak ada hantar proposal, kamu tak ada hantar yang ini, kamu tak ada buat yang itu. So yang itu semua saya akan tolak markah. Saya tak risau So saya akan buat. Tapi saya nak bagi tahu, kalau kamu nak ubah, tak ada hal, kamu boleh ubah anytime. Kamu nak ubah kamu punya projek. Contoh hari ni kata kamu nak buat projek traffic light. Tiba-tiba lepas minggu 2, saya tak nak buat traffic light saya nak padam. Saya nak buat mesin ATM, contohlah kan, ataupun mesin yang beli air tu, saya nak buat mesin tu. Okay, carry on. Tapi you hantar proposal baru. Proposal lama tu you batalkan, you hantar proposal baru. Saya tak ada hal punya.
Okay, even kalau sampai ke last minute. Okay, even sampai ke last minute. Kalau you kata you nak tukar, you boleh tukar, tak ada masalah. You boleh tukar, tak ada masalah. Okay, so selepas awak lapor diri ke KKTM pada 21 hari bulan 11 sehinggalah ke 1 hari bulan 12, yang itu memang kamu tak boleh jumpa dengan saya lah. So kamu akan jumpa saya selepas 1 hari bulan 12. So kelas kita pukul 8 sampai pukul 5. Tapi saya nak ingatkan kat kamu, kan, saya nak ingatkan, so tolong prepare kamu punya mental dengan fizikal. InsyaAllah kelas kita tidak menentu. Kelas kita tidak menentu. Kita akan drag sampai ke malam, sampai ke hujung minggu. Okay? So kamu jangan terkejut nanti, cik kenapa kelas kita ni sampai pukul 10 malam? Cik kenapa kelas kita ni sampai hari Jumaat, Sabtu pun kita buat? Kita kena buat. Sebab itu arahan. Dan kalau mengikutkan capacity untuk setiap amali, dia kena 50% sahaja. 50% sahaja. Contohnya kelas-kelas kamu 20 orang, kamu tak dibenarkan masuk kelas 20 orang tu sekali. Kamu kena masuk 10 ikut gila. Sebab tu kita punya jadual kita akan jadi tergabung sampai ke malam, sampai ke hujung minggu, Sabtu, Ahad pun, Jumaat pun kita ada praktikal. Kelas tak ada. Kelas teori dah tak ada. Subjek apa pun tidak ada lagi. Subjek apa pun tidak ada lagi kelas teori. Tidak ada lagi test 1 ke test 2 ke apa ke, tak ada lah. Dia hanya khas untuk amali sahaja. Okay. So kalau lah kata kamu ada masa free, kamu nak jumpa, boleh jumpa, tak ada masalah. Kalau kamu contoh kamu masih was-was berkenaan dengan kamu punya projek yang lampu menyala padam tu dekat breadboard ke dekat switchboard lah. Kalau ada masa mulai 1 bulan 12 tu, kalau ada masa kamu boleh jumpa. Saya boleh tunjuk kat awak kat mana kesalahan awak. Okay. So far majority saya tengok yang buat tu problem dia dekat relay. Problem dekat relay. So kamu kena faham macam ni. Kalau kamu tengok yang breadboard contoh yang saya bagi kat kamu dalam WhatsApp group, lampu dia ada 2, betul? Lampu dia ada 2. Tapi dalam data lampunya ada 1. Okey, faham? Jelas? Betul tak betul ni? Betul. Betul kan? Okay, dalam circuit lampunya ada 1 ataupun LED LED dia 1. Tapi dalam contoh yang saya bagi kat awak, lampu LED tu ada 2. Itu sebenarnya adalah modified. Kita dah modified. Ini creativity. So bila you buat projek, you kena kreatif. So itu creativity lah. Sebab apa? Sebab kita ada 2, NC dengan NO. Okey, saya nak tanya kamu, apa maksud NO dengan NC? Siapa nak jawab? Apa itu NO? Normally close dengan normally open ya, sir. Ya, betul. Terima kasih. Amirul Farhad. Okey, tahniah. Terima kasih kat awak. Kita ada 2 NO dengan NC. NO tu bukan no. Dia NO normally open dengan normally close. So ada 2. Jadi kita kena faham apa itu normally open dengan normally close. Kalau normally open, macam switch kat rumah kita lah, switch lampu. Itu normally open. Bila kita on, lampu menyala. Bila kita off, lampu padam. Itu normally open. Dia sentiasa terbuka. Terbuka, tak ada supply. So bila kita on switch, baru dia akan jadi close. Baru supply akan lalu, baru lampu menyala. Faham? Itu konsep dia. Kalau normally close ni, kita tak on lampu, dia dah menyala. Dia sentiasa menyala. Kalau kita off dia punya switch, baru dia padam. Dia terbalik. Tadi kita on, lampu menyala. Kita off, lampu padam. Itu normally open. Normally
open. On switch, lampu menyala. Off switch, lampu padam. Itu normally open. Normally close, kita switch kita tutup, dia menyala. Kita buka switch, dia padam. So, sebab tu kalau kamu tengok, contoh yang saya bagi kat awak tu, kita dah gabungkan dua. NO dengan NC. So, sebab tu kalau kamu tengok lampu dia, bila kamu letak tangan, lampu lain menyala, kamu buang tangan kamu, lampu lain menyala. So, dah dua. Tapi kalau kamu buat satu lampu sahaja, satu lampu lagi kamu tak sambung. So, kalau kamu letak tangan kamu, lampu tu akan menyala. Kalau kamu lepas, lampu tu akan padam. Itu normally close. Tapi kalau normally open, dia bila terbuka, lampu menyala, letak tangan, dia akan padam. Itu normally open. Tak kisah mana-mana pun. Kalau kamu sambung normally open saja pun tak apa. Kamu sambung normally close saja pun tak apa. Sambung dua-dua pun lagi bagus. Lepas tu, relay. Relay ni kan dua kaki dah pergi NO dengan NC. Satu kaki dah pergi supply. Ada lagi dua kaki kan? Ada lagi dua kaki. So, majoritinya, okay, saya dah terima satu drawing, satu lita. Saya tak ingat siapa yang bagi kat saya. Dia kata ada lecturer kelas lain bagi dekat student dia. So, student tu dia bagi kat student kita lah. Tak ada masalah. Saya okey saja. Tak ada masalah. Dan saya pun dah tengok circuit tersebut. Circuit tu diberi oleh Cik Hafiz lah. Cik Hafiz Syahari. Sebab dia memang rajin. Dia selalu mengajar budak ICT lah. So, dia memang bagi kat student dia. Tapi, okay, kalau kamu ikut sebiji, circuit tu tak function. Saya cakap tu juga, tak function. Sebab ada problem dekat relay. Sebab relay kaki dia jadi short dekat bawah tu. Sebab dia straight board. Kamu tengok daripada atas tak nampak. Kalau kamu tengok daripada bawah, kamu akan nampak. Ada dua kaki dia akan bersambung. Kan? Kaki bersambung. Sama ada kaki bawah normally open, normally close. Sama kaki atas dua tu, dia akan short. Melainkan kamu putuskan copper kat bawah tu, kaki copper tu, kamu potong dengan pisau, so dia jadi terputus dua, baru tak bersambung, baru dia fungsi. So, bawah relay tu kena ingat-ingat relay kamu pasang kat atas, tapi dekat bawah board tu, copper dia bersambung, memang tak akan jadi. Okey, tak akan jadi. Kamu kena putuskan copper tersebut. Alright. So, jadi benda-benda tu kalau kamu masih rasa was-was, okey, bila kamu dah masuk sini, kita jumpa, kamu boleh tanya saya akan tunjukkan kat mana problem dia. Okey. Lepas tu kalau kamu nak tanya berkenaan dengan apa-apa teori sedikit sebanyak tu, kita boleh bantu kamu lah untuk jawab dalam waktu amali tersebut. Alright, clear? Clear? Ya. Clear. Ada soalan? Tak ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, saya nak buat apa lagi? Saya pun tak tahu nak buat apa. Clear. Okay. Siapa ni? Siapa ni yang saya tak tahu? Radio 2A yang WhatsApp saya ni. Tak apa lah. Tak apalah, biarlah siapa pun. Okay. Kalau dah tak ada apa-apa, so saya nak kamu prepare lah diri kamu dengan segala apa yang saya dah suruh kamu buat. So you prepare, okay, prepare segala-galanya dan apa-apa hal kamu maklum kat saya. Okay? Okay? Okay, sir. Saya buka dalam masa 5 minit untuk soal jawab. Ada? Dalam masa 5 minit. Nak tanya apa pun tanyalah. So untuk practical test tu, kalau tak silap saya lah, saya tengok soalan tu macam ada guna relay. Kamu relay dapat berapa gitu seorang? Setiap seorang dapat berapa relay tu? Satu je So saya rasa relay tu kamu kena jaga dia elok lah, sebab dia kemungkinan besar dia akan guna dalam practical test tu.
Dalam practical test tu saya rasa dia akan guna. Dia macam ada relay. Saya check balik soalan dia. Tapi saya tengok hari tu macam ada relay tu. Saya terkejut relay dia bagi berapa biji kat kamu. Kan dia bagi satu je saya rasa sebab saya pun saya terima barang sama macam kamu terima, satu je. Yang uruskan tu orang lain, bukan saya. Kamu jangan marah saya. Dapat donat ke straight board ke whatever, kamu jangan marah saya. Bukan saya yang uruskan benda tu. Cuma saya, bila saya tengok ramai yang tak jadi, bila yang hantar gambar kat saya tu, saya suruh dia orang hantar gambar soldering. Jangan hantar gambar circuit, hantar gambar soldering. Bila saya hantar gambar soldering, baru saya nampak. Rupa-rupanya awak buat atas board tu, board donut, bukan board straight board. Bila bukan straight board, memang tak jadi lah. Kesian lah kat kamu. Selama ni kamu hantar gambar, kamu hantar circuit. Tapi bila saya perasan, saya suruh kamu hantar gambar berkenaan dengan belakang tu, copper bahagian soldering, baru saya perasan. Baru saya perasan kata, kamu dapat board yang salah, board yang besar tu, kamu sepatutnya guna board yang kecil. Straight board yang kecil tu baru jadi. Kalau pakai straight board yang besar tu, board tu donut, memang tak jadi. Sebab dia tak ada sambungan. Saya lupa lah saya nama siapa dari perempuan seorang. Dia kata dia beli 7 keping. Siapa Siapa ada kat sini tak? Tolong jangan malu lah. Bukan nak marah pun. Saya nak ucap terima kasih lah kat dia. Sebab dia yang rajin berhubung dengan saya, rajin tanya saya. Dia memang rajin budak ni. Budak ni memang rajin. Okay. Dia berusaha tapi sayang berlaku kesilapan sedikit dekat board tu, so memang tak jadilah. Siapa ada? Siapa budak tu? Siapa nama pelajar tersebut? Tolong. Saya sir. Saya siapa memang tak dapat. Nurul Aini. Dah settle lah Aini? Barang terstuck lah sir. Ada KL sebab JNT tu ada yang dah kena COVID. So barang dia ada dekat KL terstuck. Oh ya ke? Tak apa, ada masa lagi sampai ujung bulan 10 kan? Okey. Cubalah. Kalau tak dapat juga, kalau tak dapat juga, saya nak nasihatkan kamu lah. Tapi kamu jangan take for granted lah. Aku tak sempat. So, kamu bawa ke sini nanti pada waktu kita buat amali lain tu, malam-malam tu mungkin kamu boleh gunakan masa malam tu untuk buat kamu punya straight board tu. Kalau perlu kita ke bengkel lah malam pun tak apa, kita ke bengkel sebab saya duduk dalam ni je. Kalau KKTM je rumah saya dalam ni je. So kita boleh minta pergi, kita buka bengkel 10-15 orang ke, tak adalah semua kan, 10 orang ke bawah 10 orang tu kita buka bengkel. Kamu buatlah kamu punya straight board kat situ kan. Ada problem kita boleh tolong bantu kan. Alright, clear? Lepas tu kalau komponen yang kalau ada rosak tu kita boleh minta kat Juteknik, kita minta komponen yang baru. Okey. Faham Tapi saya tak benarkan ramai-ramai lah sebab ramai bahaya COVID kan. Okey. Clear? Sir. Ya. Cakap kuat sikit ni, saya tak dengar. Sorry sir. Sir, tapi sir cakap last hantar tu 15-19 kan sir kan? Tak dengar sekali lagi? JS 4 last hantar 15-19 kan sir kan? Hari tu kan saya kata kan? Tapi dah ubah ni, dia dah ubah dah. Saya pakai jadual yang baru. Oh, okey sir. Kita dah ubah tarikh sebab saya ingatkan hari tu dia nak buat test awal. Lepas tu kita punya practical test tu semua tu kita nak buat lewat tapi dia tak benarkan lah. Bos tak benarkan. Bos suruh kita settle kita punya urusan tu sebelum kamu lapor diri. Kamu masuk sini kamu buat amali 3 tu saja. Dia tak bagi buat benda lain. So jadi terpaksa lah kita ubah tarikh apa semua. Okey, faham sir. Okey sir. Okey. Ada lagi? Siapa lagi? Okay, kalau tak ada saya berhenti kat sini je lah. So, sekian. Assalamualaikum. Saya minta maaf hari ni line tak berapa nak okey. Jadi kita buat kelas pun dalam keadaan yang tak sempurna. Okey, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Terima kasih, sir. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir. Terima kasih, sir.